Ya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabil karim Sayyidina Muhammad al-Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idha syi'ta sahla. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir fa innaka taysirul asir. واتمم بالخير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah. Yang berbahagia tuan-tuan imam, seterusnya pegawai-pegawai masjid, seterusnya pimpinan BJK, pimpinan Masjid Darus Saadah, Nur Saadah. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, hadirin wal hadirat yang saya hormati lagi dikasih sekalian. Terlebih dahulu saya mengajak diri saya dan kita semua untuk betulkan niat kerana Allah. Mari kita kuatkan azam dan tekad nak sentiasa beramal dengan ilmu yang kita ada. Kita juga sentiasa berhasrat nak memperbaiki diri kita dengan menggunakan ilmu yang telah pun kita pelajari. Maknanya kita sentiasa masuk dalam majlis ilmu, sediakan diri kita umpama cawan yang kosong yang mana kita akan menerima. Kita akan menerima. Jangan kita masuk dalam majlis ilmu dalam keadaan umpama cawan yang penuh dengan air sehingga kan tak ada air lagi dah nak boleh bubuh dalam hati sanubari kita ni. InsyaAllah mudah-mudahan dengan niat yang betul, ikhlas,
maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan lagi ilmu kita. Walaupun yang kita baca saat lagi ni benda yang kita dah berapa puluh kali dengar dah. Walaupun apa yang kita belajar ni benda yang kita duk biasa baca, biasa dengar, biasa belajar sejak kita sekolah rendah waktu kita tadika lagi. Nah, kenapa? Sebab yang nak bagi ilmu tu Allah, bukan kita, bukan guru yang mengajar. Kita hanya usaha dan ikhtiar. Allah yang memberi, Allah yang menentu. Allah bagi rezeki, bukan manusia, bukan makhluk yang bagi rezeki. Jadi apabila kita duduk dalam majlis ilmu dalam keadaan yang betul, maka ilmu akan masuk kepada kita. Walaupun kita dah tahu dah benda tu sebelum daripada ni, tapi Allah akan buka satu dimensi baru pada diri kita. Dia umpama macam kita tengok benda 3D. 3D ni meja ni. Dia ada depan, dia ada kanan, kiri, dia ada belakang. Tempat dia apa 3D? 3D kan? Dia boleh tengok atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Jadi kalau kita tengok dari depan, bentuk dia macam lain. Kita tengok dia lah tepi, bentuk dia lain. Kita tengok di atas, bentuk dia macam lain, tak sama. Maka Allah boleh bagi kita macam tu. Ilmu ni kita belajar dulu, kita tengok di sudut ni saja. Tapi mungkin pada dalam majlis malam ni kita tengok di sudut lain pula. Allah yang buka untuk kita. Fatahallahu alaih. InsyaAllah. Allah yang akan membukakan sesuatu kepada kita. Jadi bukan kita. Bukan kita. Baik. Alhamdulillah. Kita berada dalam rumah Allah, niat iktikaf kerana Allah Ta'ala. Dan kita dah sampai kepada muka surat yang ke berapa? Saya tulis bulan 12 ni. Memang bulan 12 kita berhenti. Kalau bulan 12 tu mana saja dalam muka surat 5. Malam ni muka surat 6. Okey, 3 kategori menuntut ilmu tu dah lagi. Muka surat 5 tu tak tahu cetakan saya ni mungkin yang lama sikit. Dan ketahuilah bahawa manusia dalam menuntut ilmu terbahagi kepada 3 keadaan. Yang tu baca lagi. Baca dah? Baca dah lah. Oh, saya tulis ni atas tu. Maka berhati-hatilah engkau. Jadi mana malam ni kita masuk yang ke? Maka berhati-hatilah engkau. Mana atas lagi lah. Okey, betul. Okey, betul lah catatan saya ni. 28 bulan 12 2020. Dah setahun lebih lah kita tinggal. Ingat lagi ke tahu? Setahun tinggal ni, kalau ingat lagi, Masya Allah hebatlah. Mana tuan-tuan pan duk amal sedia. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa karamatihi fi darain. Amin. Maka berhati-hatilah engkau wahai saudaraku dari tipu daya syaitan. Dan janganlah engkau tunduk kepada tipuannya. Syaitan sangat pandai merangkap engkau dengan menyetujui engkau mencari ilmu. Padahal sebenarnya ia telah memperdaya engkau dengan menggelincir niatmu. Maka celaka bagi si jahil dengan sekali celaka kerana tak mahu belajar. Dan celaka bagi si alim 1000 kali celaka apabila ia tidak beramal dengan ilmunya. Boleh faham tak? Dua keadaan. Satu, kelompok manusia yang jahil, yang tidak ada ilmu, atau kita boleh sebut kurang ilmu. Maka orang yang kurang ilmu ni, dengan sebab kurangnya ilmu, maka mudah untuk dia buat maksiat. Mudah untuk dia terjebak dengan tipu daya syaitan. Mudah untuk dia melakukan perbuatan mungkar. Mungkin dalam keadaan dia tak sedar itu mungkar. Atau dia buat perbuatan tersebut dalam keadaan dia tahu itu perbuatan mungkar, tapi iman dia tak kuat untuk halang dia. Dia ada iman, tapi iman dia tu lemah. Syahwat dia tu kuat mengatasi iman. Sehingga kan iman tu dia membisu, manakala syahwat itu yang bermaharajalela dalam sanubari dia. Menyebabkan dia termotivasi untuk buat maksiat tersebut, buat perbuatan mungkar. Padahal hati kecil dia kata, aku buat tak betul. Dia tahu. Saya ingat dia waktu saya sekolah dulu. Tak tahulah Allah Alam bisa buat. Saya ni dikategorikan orang yang bukanlah bagus sangat, tapi
geng-geng yang selalu kena pergi jumpa cikgu disiplin, geng-geng hak kita kata kan, naughty boy ni kan. Depa faham kita ni bukan kategori depa. Jadi ada satu ketika tu depa buat main satu buku majalah apa tau, gambar tak elok lah kita kata. Dia pakat rumun ramai ni, kita pun satu kelas, kita pun nak pergi tengok lah. Oi, hampa tengok apa weh? Kita apa tahu dia pakai tahu bang? Fatih memang tak boleh main. Betul faham? Oi, maknanya untuk depa boleh. Pasal apa? Depa anggap depa jahat. Kami ni nakal, kami ni geng jahat. Tak apalah kami buat benda ni. Hang tak boleh, pasal hang bagus. Depa tolong jaga kita. Macam tu maknanya depa tahu benda depa buat tu tak betul. Itu yang kita masukkan di sini ni. Dalam hati sanubari dia, benda tak betul itu dia tahu tak betul, tapi kekuatan iman tu tak ada. Kelemahan itu menyebabkan sanubari syahwat dia tu menguasai diri. Geng-geng tu semua ni baguslah. Saya berjumpa pergi haji pun ramai. Jadi AJK masjid. Padahal waktu sekolah dulu masya-Allah. Jadi budak-budak belajar baru sekolah ni depa boleh berubah nah. Depa boleh berubah. Yang masalah dia umur 40 tak ubah-ubah lagi. Yang tu masalah. Dah umur 40 masih lagi duk main judi, sabung ayam, tikam nombor. Masih lagi tak ada keinginan untuk hadir solat berjamaah. Tak terpanggil lagi untuk duduk dalam kuliah. Tak terpanggil lagi untuk perbetul diri. Masya Allah. Na'udzubillah. Allah Ta'ala lah yang beri pertolongan. Baik. Jadi kita sebutkan di sini apa dia? Syaitan pandai memerangkap orang yang ada ilmu atau tidak ada ilmu. So orang yang tidak ada ilmu ataupun kurang ilmu tadi ni, maka mudah sangat untuk mereka tergelincir dengan sebab apa? Kejahilan mereka. Maka berdosalah mereka. Maka dalam ni kitab ni Imam Ghazali kata celakalah mereka. Maksud teruklah mereka tu. Okey. Tapi teruk mereka tu sekadar kalau kita kata satu kali teruk. Tapi kalau orang tu orang yang alim, ada ilmu, tiba-tiba dia buat maksiat. Maka orang alim ada ilmu buat maksiat, teruk dia 1000 kali ganda daripada orang yang jahil tadi. Mana teruk sungguhlah. 1000 kali celaka apabila ia tidak beramal dengan ilmunya, tidak mengamalkan ilmu dia. Maksud dia apa ni? Jangan pula lepas ni kita kata, kalau macam tu aku tak mau mengaji. Pasal apa? Cakap aku buat maksiat, aku lagi teruk daripada orang jahil. Takut. Jadi sebenarnya bukan macam tu cara dia. Yang kita kena faham ialah dengan adanya ilmu, kita mesti ilmu ni mesti kait dengan amal. Ilmu mesti kait dengan amal. Ain, mim, lam. Ain, lam, mim. Ejaan tu 3 huruf yang sama. Ain, lam, mim. Ilmu. Ilmun. Huruf yang sama. Tukar sikit. Ain, mim, lam. Amal. Nampak? Mesti kait benda yang sama. Lepas tu dia keluar apa? Tukar pula. Lam, mim, ain. Lam'un. Apa itu lam'un? Lam'un ni kata macam cahaya, sinaran. Jadi bila ada ain, lam, mim, bila ada ilmu, kita mesti teruskan dengan ain, mim, lam, amal. Apa hasil dia? Hasil dia ialah lam, mim, ain. Apa dia lam? Lam'un, itulah cahaya, sinaran, pancaran. Hati kita akan terpancar cahaya. Yang cahaya itu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab apa? Kesungguhan kita beramal dengan ilmu yang kita ada. Ada ilmu satu hal yang lain. Beramal dengan ilmu kita satu hal yang lain. Datang proses untuk dapat ilmu itu satu mujahadah. Dia satu perjuangan. Nak beramal pula dengan ilmu tadi ni, itu juga satu perjuangan yang lain pula. Dia bukan semudah-mudah tu. Tak semudahnya. Mungkin tuan-tuan bisa dengar cerita apa? Orang yang beramal dengan selawat Nabi. 80,000 sehari. 80,000 sehari. Selama 4 bulan. Ni saya just cerita nah.
Bukan saya minta tuan-tuan perempuan buat. Just cerita. Apa yang terjadi? Orang yang buat ni dia sendiri cerita. Yang buat dia sendiri cerita. Dia kata, tak tahulah kalau dia bohong saya, saya cerita mana bohong lah. Tu saya kata, saya bukan saya bak ni sebagai tuan-tuan perempuan buat tak. Saya kata satu maklumat. Dia kata bila kita beramal 80,000 selawat Nabi setiap hari, selama 40 hari, 40 hari tak pernah miss, maka antara khasiat yang dia boleh dapat ialah hati dia tu bersih. Sinaran cahaya dia tu sehingga boleh tersingkap benda ghaibat yang ada di alam musyahadah ni. Alam yang nampak ni, alam zahir, akan tersingkap hijab dia sehingga dia nampak alam batin dengan amalan dia tu. Jadi dia beritahulah dia dapat apa benda, dan apa yang dia dapat itu dia kata akhirnya dia terpaksa. Yang ni yang saya pun dia terpaksa buat sesuatu yang menyebabkan hati dia kotor sikit. Kenapa? Sebab dia kata susah. Dia kata nampak siapa saja orang, kita dengar, bukan dengar apa dia cakap. Kita ni dengar apa orang cakap, tapi dia dengar apa yang hati orang tu sebut, apa yang hati orang tu cakap. Bukan cakap di mulut lah. Hati dia cakap apa, dia duk dengar. Dia jadi mula. Kalau dia tak buat sesuatu, dia takut dia jadi gila. Jadi tu benda tu. Jadi itu ya, sekadar satu maklumat lah. Adakah benda tu betul ke tak betul? Mungkin tuan-tuan pun ada cerita yang hampir serupa kan, maklumat kan? So boleh connection. Boleh kita tukar-tukar betul ke benda gitu. Kan tuan-tuan pun mesti beramal apa? Dah dapat tu sengap ya. Mana tahu ni ada tok wali apa ni lah. Masya-Allah, tolong doalah kat saya kalau ada. Yang ada ni. Kita tak tahu nah orang yang wali Allah ni dia buat sengap atau tak buat bodoh padahal dia tu hebat. Kita tak tahu. Sebab tu kita tak boleh nak menghina sesiapa. Atau orang gila apa, kita tak boleh nak hina dia. Kita tak tahu siapakah sebenarnya mereka itu. Okey. Baik. Pada sebenarnya, okey, baik. Dia cerita tentang dua kelompok manusia. Pertama, tidak ada ilmu, maka senang untuk dia terjebak dengan maksiat, mungkar. Yang satu kelompok lagi ada ilmu tapi tak beramal dengan ilmu dia. Maka dia membiarkan diri dia pula terjebak dengan dosa. Maka orang macam ni lebih teruk lagi daripada orang yang jahil tadi. Kalau macam tu, apa yang kita nak kena buat tuan-tuan puan? Yang kita kena buat ialah kita mesti dalam kita nak belajar ilmu, mesti bila kita duduk dalam majlis ilmu, betulkan niat kita. Belajar, duduk dalam majlis ilmu, nak dapat ilmu. Untuk apa ilmu tu? Untuk diamal. Kena habaq pada diri kita. Dapat ilmu untuk diamalkan. Dapat ilmu ni untuk perbetul diri. Dapat ilmu untuk hilangkan kejahilan. Dapat ilmu untuk perelok akhlak dan budi pekerti. Dapat ilmu untuk kita meluruskan perjalanan hidup ini. Yang ni yang kita nak kena ada daripada kita. Bila kita duduk dalam majlis, bukan sekadar duduk dengar habis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dah balik. Esok mai pula, ustaz lain pula. Duduk-duduk, Assalamualaikum, balik habis, kita balik. 3, 4, 5 tahun kita duduk macam tu. Apa pun tak ada perbezaan. Tuan-tuan, dah 5 tahun tidak ada perbezaan. Kita mesti fikir balik. Aku duduk selama ni buat apa? Duduk dalam majlis tu buat apa? Duduk saja? Ataupun kita kena tipu dengan syaitan? Ataupun kita macam mana? Terputulkan niat kita. Allah akan bagi kepada kita. Berdasarkan apa sangkaan kita. Baik. Jadi tu jaga tentang syaitan yang pandai nak tipu kita. Dah pasal apa? Orang, dah ramai-ramai orang ni, berapa ribu orang dalam taman ni. Ada orang yang nak mai, tapi syaitan goda dia supaya tak mai. Kita ni, kita kata nak mai, syaitan goda supaya tak mai. Tak tahulah buat kena goda dia, tak tahu. Buat kata anak nak pergi mana ke, nak bawa pergi mana ke apa kan.
Tapi kita, malam ni ada ustaz tu mai daripada Taman Gok Pau nak mai tu. Aku nak mai juga. Lama tak buka kitab Bidayatul Hidayah tu. Setiap malam ada kuliah. Nak mai duduk juga. Kata kita, syaitan, Allah leceh. Syaitan dah mengeluh dah. Tak berjaya menggoda kita. Kita mai duduk juga. Tapi adakah bila syaitan dia gagal goda kita supaya tak hadir duduk dalam kuliah ni? Adakah dia putus asa? Dah. Syaitan ni makhluk yang cukup begitu tinggi motivasi dia. Tak tahu banyak motivasi kat mana kan, tak tahulah. Tinggi sungguh. Kesungguhan dia, jihad dia tu. Jihad dia apa? Nak menggagalkan manusia daripada menyembah Allah dengan sempurna. Tu jihad dia. Okey, tak faham nak main. Okey, main. Oh, dalam taman ni hang lah paling bagus. Dan taman ni tak ada siapa paling bagus. Jom. Kita pun main. Aduh, ustaz main dah. Duduk. Duduk dengan aku. Tapi dia suruh apa? Duduk dengar. Sahaja. Habis. Macam kita duduk kedai kopi, minum, sembang-sembang, letak kopi tu, habis dah, bayar dia, balik. Habis, tak apa. Sekadar jumpa, tengok macam tu saja. Syaitan akan tipu kita dengan pelbagai cara. Kalau tadi dia tak berjaya, dia akan cuba sedaya upaya supaya berjaya suatu sekarang. Sebab tu kita kena hati-hati. Betul niat kita. Itu kita tak lagi semayang ada niat kan. Usalli fardulah. Aku niat aku mandi hadas lah. Aku berwuduk lah. Kita niat. Niat itu apa? Supaya nak tarik balik hati kita yang leka, lalai, lupa tadi ni, dia betul hanyut supaya kembali bertawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita tu tawajuh kepada Allah. Itu yang kita baca. Macam mana? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. 4 benda tu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. 4 benda. Hidup aku, mati aku, solat aku, semua ibadat aku lillahi. Tak semuanya aku buat betul-betul kerana Allah, untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk kepentingan apa-apa di dunia ni. Okey, jadi sebab itu kita dalam proses nak perbetul perjalanan hidup kita ni dalam menuntut ilmu, maka Imam Ghazali kata, dan ketahuilah bahawa manusia dalam menuntut ilmu terbahagi kepada 3 keadaan. Ada 3 kategori. Kita duduk kategori yang mana satu? Mari kita tengok siapa yang kena. Siapa yang kena Allah. Siapakah diri kita ni? Kita tengok. Kita duduk kategori yang mana satu? Yang pertama, orang yang mencari ilmu untuk menjadikannya sebagai bekalan ke negeri akhirat, maka dia tidak berniat dengan mencari ilmu itu kecuali hanya dapat keredaan Allah Ta'ala dan negeri akhirat. Maka orang ini termasuk dalam golongan orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua duduk dalam ni lah. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Kita tak lihat dah. Kita mesti duduk dalam golongan yang pertama ni. Golongan kedua, orang yang mencari ilmu untuk dapatkan keuntungan yang segera, yakni untung duniawi, dan mendapatkan apa? Kemuliaan, pangkat, harta benda, sedangkan dia sendiri sedar niatnya yang buruk ini dan merasa di dalam hatinya akan kejahatan keadaan yang sedang dialaminya dan kehinaan maksudnya itu. Dia buat juga, menuntut ilmu juga, belajar juga, tapi dalam niat dia tu ada something yang dia duk kona. Dia nak sesuatu yang lain. Tapi dalam masa yang sama, dia tahu niat dia tu tak betul. Dia tahu kata tujuan dia duduk belajar tu bukan dengan tujuan yang betul. Dia merasai. Tapi dia tak betul diri dia. Maka, kata Imam Ghazali lagi, maka orang ini adalah berada dalam golongan yang berbahaya. Bahayalah golongan ni. Bahaya. Dia membahayakan diri dia. Orang kata apa? Bagikan telur di hujung tanduk. Hujung tanduk ada telur letak tu. Jikalau dia mati sebelum sempat bertaubat, maka dikhawatiri ia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bahasa Arab tu su'ul khatimah. Su' keji. Khatimah penamat. Penamat hidup yang keji. Auzubillah. Apa contoh penamat hidup yang keji? Senang cerita, Firaun. Siapa lagi? Haman.
Siapa lagi? Qarun, tu dia. Penguasa, pemerintah yang ada kuasa, yang ada wilayah kekuasaan yang dia boleh buat sesuatu dalam kat tempat tersebut. Maka jangan mati umpama Firaun. Orang yang diangkat untuk mengurus umat, jadi YB, jadi menteri, jadi apa, ketua apa, jawatan apa. Ingat, semua itu adalah amanah. Jangan mati umpama Haman yang dapat jawatan menteri tapi merosakkan. Dia merosakkan diri dia, dia merosakkan orang lain. Dialah penasihat kepada Firaun. Haman, menteri. Apalagi orang kaya diberikan harta benda, ada kemewahan, ada orang kata apa? Perniagaan yang luas. Harta benda yang banyak. Okey, kekayaan yang begitu melimpah ruah. Jangan mati dalam su'ul khotimah. Umpama siapa? Umpama Qarun. Yang mana mati dia kaya harta banyak. Dalam riwayat kata apa? Rumah dia 7 tingkat atas tanah, 7 tingkat bawah tanah. Bayangkan, 7 tingkat atas tanah, 7 tingkat bawah tanah. Dan berapa puluh ekor, 40 ekor unta duk bawa kunci. Ada satu riwayat sebut itu. Nah, abang kata kaya sungguhlah. Tapi mati dia mendapat laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillah, kita tak mau mati gitu. Nah. Okey, jadi kita jangan hati-hati hidup kita. Bagaimana kita hidup, maka biasanya begitulah kita akan mati. Macam mana prinsip apa yang kita pegang sepanjang kita hidup ni, maka dengan prinsip itulah kita akan mati. Nah, jadi kita kena pastikan prinsip yang kita pegang, prinsip yang betul. Kita berpeganglah dengan apa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Itulah jalan selamat, tak ada lain dah. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian dia kata, urusannya bila dah mati tu terserahlah kepada kehendak Allah Taala. Dia bahaya dia tu, dia sebab apa? Dia boleh berkemungkinan kebarangkalian untuk mati keji tu persen tu tinggi. Tapi terpulang pada Allah sama ada, tu dia baca, sama ada kalau mahu dimaafkan atau diseksa. Kena Allah lah. Mungkin Allah lah maafkan dia, boleh dimaafkan. Kalau Allah tak mau maaf, maka kena seksa. Tetapi kalau dia mendapat taufik sebelum matinya, lalu ia sempat bertaubat dan mengamalkan ilmu yang telah dituntutnya, dan sempat pula membuat pembetulan terhadap apa yang tercedera dan terkurang, maka dapatlah dia dikumpulkannya bersama golongan yang beruntung. Kerana orang yang bertaubat dari dosa sama seperti orang yang tidak berdosa. Dalam satu peristiwa, satu orang perempuan yang berzina dihukum rejam sampai mati. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang duk rejam tu, Khalid Al-Walid, kalau tak silap lah, dia rujuk balik dan sirah tu. Khalid Al-Walid ni kan dia panglima. So dia sendul lah. Dia pergi ambil batu besar. Dan waktu dia nak punggai batu tu kepada perempuan tadi ni, ketika sedang dia laksanakan hukuman rejam tadi tu, mulut dia sebut kata kat perempuan tu. Dia sebutlah macam kalau kita ni kita kata apa, perempuan palah-palah kan. Dia sebutlah kataan apa tak elok. Maka Nabi tegur dia. Nabi tegur dia. Kerana apa? Sebab Nabi beritahu, adakah antara mafhum lah yang dalam riwayat tu kata, adakah kamu tahu hati orang yang kena rejam tu sekarang? Hati dia tu macam mana? Bila dia sanggup terima hukuman tersebut dengan rela hati, sebab dia sendiri yang mendedahkan diri dia, aku buat gini. Lalu bila dah buat siasatan, masuk mahkamah apa semua, memang sah, betul dan sebagainya. Itulah kena dilaksanakan. Kita tak tahu hati dia. Maka maksud dia ialah, orang yang bersalah pada mata kita memang kena hukuman, tapi dia tu ada hubungan dengan Tuhan. Dan kita pun ada hubungan dengan Tuhan. Kita tak tahu hubungan dia tu macam mana dengan Tuhan waktu tu.
Kisah dia yang lalu, sejarah yang lalu telah pun berlalu. Tak semestinya yang dulu itu juga yang sekarang. Tak semestinya. Siapa tu nyanyi lagu tu? Aku yang dulu bukan yang sekarang. Siapa lah? Tega lah. Aku yang dulu bukan juga yang sekarang. Itu dah berbeda. Tak sama dah. Rupanya dia telah bertaubat kepada Allah. Orang yang bertaubat, bila dia bertaubat, maka Allah suka kepada orang tu. Lebih lagi suka dia tu berbanding dengan satu orang ibu yang kehilangan anak berapa lama, tiba-tiba berjumpa balik. Macam mana perasaan ibu tu? Allah, seronoklah. Kesukaan Allah lebih lagi daripada kesukaan seorang ibu yang kehilangan anak kena jumpa balik. Jadi begitulah keadaan dia. Orang yang berdosa kemudian dia bertaubat, maka orang tersebut dihapuskan dosanya, dia adalah umpama tidak ada dosa. Dan ingat tak kisah siapa tu? Bani Israel tu yang telah membunuh 100 orang, kan? Dah bunuh 100 orang. Mula 99. Kemudian dia tanya satu orang tu kata, hang tak boleh dia mampu dah dosa. Hang ni ahli neraka. Alang-alang seluk perkasam. Biar sampai ke pangkal lengan. Alang-alang 99. Ku bunuh jua engkau, cukupkan 100. Mampu orang tu. 100 orang dibunuh. 100 orang ni banyaklah dia dibunuh. Tapi rupanya rahmat Allah, kasih sayang Allah tu maha luas. Kasih sayang Allah lebih luas berbanding dengan kemarahan dia. Bila-bila masa Allah boleh curahkan nikmat kasih sayang dia, sehingga orang yang bahasanya berdosa dia boleh bertaubat. Orang yang asalnya kaki dah duduk di pintu neraka, tiba-tiba boleh patah balik, boleh pindah pula masuk berada di pintu syurga. Begitulah apa yang berlaku. Sebab tu kita tak boleh menghina siapa-siapa. Orang yang berdosa, maka kita tengok dia, doakanlah kebaikan untuk dia, bukan dia kita menghina dia. Siapa kata tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu orang tanya Syekh Azhar kan, macam apa pendapat engkau tentang orang yang mana dia dengar azan masjid tapi dia tak mai solat? Apa pendapat engkau ya Syekh? Hadis lah kita bisa dengar kan, orang yang dengar azan apa dia tak mau mai, dia boleh semakan tak sembahyang di rumah. Dia tak mau mai masjid. Apa jawab Syekh? Syekh jawab satu jawapan yang agak terkesima pada kita lah. Kita tengok, mesti Syekh akan marah. Mesti Syekh akan balun betul ya. Ini dia pau ni gini. Rupanya tak. Syekh tu kata, alangkah baiknya kamu yang hadir ni pegang tangan dia, bimbing dia mai ke masjid untuk solat bersama-sama. Syekh jawab tu lah. Dia tak kata, kalau dia tu memang depa tu tak pernah baca hadis Nabi, dia buat depa patut kena bakar depa ni. Dia tak jawab itu. Dia kata, alangkah baiknya kamu yang selalu hadir masjid, pegang tangan mereka, bimbing dengan baik, bawa mereka ke masjid. Allahu Akbar. Jadi maknanya kita kena sentiasa mengharapkan orang lain tu jadi baik dengan cara yang baik. Jangan mengharapkan orang jadi baik dengan cara yang buruk. Okey. Yang itu golongan yang kedua. Golongan kedua ni umpama telur di hujung tanduk, bahaya. Bahaya. Masuk tu. Dah. Bahaya. Bahaya dia ni kalau dia tak bertaubat, masalah. Tapi kalau dia sempat bertaubat, alhamdulillah. Sebab dia ada ilmu. Dia tahu yang betul itu macam mana, yang elok tu macam mana, yang buruk tu macam mana, dia boleh beza. Tapi cuma kekuatan dia tak cukup kuat untuk bawa pada jalan yang lurus. Mudah-mudahan orang-orang yang berada dalam kelompok macam ni sentiasa mendapat kelebihan daripada doa-doa orang yang baik-baik. Tentu tuan-tuan rajin duk mai kuliah, rajin hadir jemaah. Doalah untuk orang ramai. Doa bukan doa macam baca doa tu, tapi berdoa dengan hati, berdoa dengan sungguh. Allah alam bisawab. Kadang-kadang kita fikirlah macam mana orang yang teruk, yang maksiat tiba-tiba boleh berubah. Macam mana boleh berubah? Contoh mudah kita tengok.
Siapa tu? Allah Masya Muhammad. Cucu Tok Kenali tu. Tak main nama dia. Apa pelakon tu? Ramai lah. Amin tu salah satu penyanyi kan. Bob Lokman. Kan, Bob Lokman. Siapa tu? Yang Akil Hai. Siapa lagi? Ramai tu sebut nama-nama tu. Dan kita pun kenal, kita tahu. Macam mana apa boleh berubah? Adakah perubahan tu datang dengan tiba-tiba dia jadi macam tu saja? Apa yang saya faham lah, berdasarkan apa kita sembang-sembang, tanya tuan guru kan, asatiza. Apa yang kita faham, salah satu yang menjadi punca orang berada landasan yang tersasar tadi ni, tiba-tiba ada kekuatan untuk dia lompat naik landasan yang betul. Kenapa? Doa orang-orang alim, doa orang-orang solehah, doa mak bapak, doa orang-orang yang minta sungguh-sungguh, yang mana mereka doa secara umum. Dia Allah kutip ambil doa mereka ni, kabulkan dengan cara bagi hidayah kepada orang-orang yang entah mana-mana mereka tu dulu-dulu macam lain, tiba-tiba boleh berubah, tiba-tiba bertukar hati, tiba-tiba berasa aku dah buat banyak dosa, aku nak bertaubat ya Allah. Tiba-tiba dia rasa aku ni jalan tak betul, aku tak tahu macam mana. Dan selalunya yang jadi dia akan kata aku dapat mimpi macam ni. Kan kita dengar macam pelakon-pelakon dah sebut kan, saya dapat mimpi macam ni. Ada satu kejadian saya dalam keluarga saya jadi macam ni. Benda-benda tu menyebabkan dia tercetus dalam hati dia. Dia berfikir, maka dia kata duduk Ustaz, tak betul, tak boleh dah macam ni, aku mesti berubah. Nampak? Jadi Allah lah yang bagi taufik dia. Tapi mestilah ada sebab. Allah jadikan benda dalam dunia ni bersebab, cause and effect. So, sebab apa mereka tu dapat hidayah? Memanglah Allah Ta'ala berkuasa untuk bagi macam tu saja, kun fayakun. Tapi bersama dengan itu juga ada yang sebutkan cause and effect, maka dia ada asbab dia. Maka asbab dia adalah doa para alim ulama. Baik, saya pun tengok fikir diri saya, kenapa aku mau mengaji ilmu agama. Pada awal tahun 80-an dulu, kita ni pergi sekolah pakai slot pendek kot. Sekolah rendah pakai slot pendek. Zaman tu kan, 80-an. Pergi sekolah menengah. Waktu tu tak ada je budak Melayu ni pergi sekolah pakai slot pendek. Budak Cina kan. Budak Melayu. Budak perempuan tak pakai tudung ramai pun. Geng-geng tu. Dengan rambut kembang tu. Kan. Tambah pula kalau jadi apa? Kalau lelaki pengakap, kalau perempuan tu Panu Putri kan, brownies bang. Takat cari pasangan belakang lah tu. Tapi macam mana kita boleh tiba-tiba minat dengan mengaji agama? Minat main duduk bertadah kitab dengan Tok Guru. Minat nak pergi pondok. Minat. Mana main minat tu? Padahal dalam TV waktu tu yang ada pun forum perdana ehwal Islam tu ya pun. Bukan macam lah ni dengan TV hijrah lah tu macam-macam benda. Dengan YouTube lagi macam-macam benda. Zaman tu terhad. Mana main? Itulah doa para alim ulama, tok guru yang ada doa malam-malam kita tak tahu ya Allah, tolong kerah daripada orang-orang. Ya Allah, Tuhan daripada muslimin muslimat tu, muslimin muslimat. Takkan kosong-kosong benda tu nah. Mesti ada something. Jadi kita pun doa macam tu juga. Muslimin muslimat yang ada taman apa? Taman Lunah ni kan. Di kawasan Lunah ni kan. Baik, itu yang kedua nah, golongan yang ketiga. Okey, sebenarnya golongan yang ketiga, orang telah dikuasai oleh syaitan, maka ia menjadikan ilmu yang dituntut sebagai alat untuk himpun harta benda dan bermegah dengan kedudukan, merasa bangga dengan banyak pengikut. Dia menggunakan ilmu yang dituntut itu untuk capai segala hajat dan untuk mengambil keuntungan dunia. Maksud dia orang ni memang pulun betul-betul gunakan ilmu agama untuk kepentingan dunia dia. Tadi dia sedap benda tu salah, tapi yang ni dia tak kira dah. Salah betul, aku nak. Walaupun demikian dia masih terpedaya lagi dengan sangkaannya bahawa dia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala kerana dia masih lagi pada zahir menyerupai para ulama. Yang ni bahaya ni. Dia alim, pakai pakaian macam mana orang alim,
Dia berbicara seperti bicara ulama, pakaian seperti pakaian ulama. Padahal zahir dan batin penuh dengan tamak dan halabah dalam menghimpun kekayaan dunia. Orang seperti ini termasuk dalam golongan binasa, jahil dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Sangat tipis harapan untuk ia bertaubat kepada Allah Ta'ala kerana dia telah menyangka bahawa dirinya termasuk dalam golongan orang yang baik. Padahal ia telah lupa firman Allah Ta'ala. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. As-Saff ayat 2. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu memperkatakan barang yang tidak kamu amalkan? Sebut-sebut benda yang tak buat, benda yang kita tak buat, yang tu kita nak contoh pada orang. Dan orang ini sebenarnya termasuk dalam golongan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum min ad-dajjal. Faqila ma huwa ya Rasulullah? Faqala ulama usu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada dajjal, ada satu perkara lagi yang sangat aku khawatir lebih daripada dajjal. Lalu ada orang bertanya, apakah itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi SAW menjawab, mereka adalah ulama usu, yakni ulama yang jahat. Dajjal itu tujuannya sudah jelas untuk menyesatkan manusia, tetapi ulama su ini walaupun lidahnya pandai memalingkan orang lain dari cinta dunia, namun amal dan perbuatan mereka mengajak orang lain membuat kejahatan, kerana amalan seseorang itu lebih berkesan daripada percakapan. Saya ingat berhenti takat tu dulu. Kalau nak sambung lagi memang sampai pukul 10 dah kat kita sembahyang insya. Jadi kita ingat berhenti takat tu muka surat 7. Cetakan saya ni, kita akan mula balik dengan karau balik, ambil Dajjal itu tujuannya sudah jelas insya-Allah. Yang baik semuanya kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah silap mohon kemaafan sepanjang penyampaian, terkasar bahasa, tersinggung rasa, maka itu adalah akibat daripada kelemahan dan kekurangan, keburukan yang ada pada diri saya. Jadi saya mohon kemaafan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi kesimpulan ringkas yang mudah yang kita boleh faham ialah betapa pentingnya untuk kita sentiasa menjaga niat dalam segala perbuatan kita, khususnya dalam hal kita menuntut ilmu agama, supaya ilmu yang kita dapat itu ilmu yang barakah. Kita nak macam tu, ilmu yang barakah, ilmu yang berkat itu walaupun sedikit, tak banyak, tak nampak hebat, tetapi ia menyelamatkan hidup kita dunia sampai akhirat. Kita nak amalan kita tu diterima oleh Allah sebagai amal soleh untuk menjadi bekalan kita selepas mati nanti. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihidayatil Quran, Allahumma hdina bihidayatil Islam, Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.